Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Sebelum daripada kita masuk dalam masalah hidayat atau tidak, masalah cinta dan sebagainya, pertama sekali kita mesti mengakui bahawa manusia tidak mengenal manusia. Kerana yang mengenal manusia ialah tukang yang membuat manusia. Sebagaimana kita bila kita makan seketul kuih, walau bagaimana sedapnya kuih, bagaimana seronoknya lidah kita mengecap kuih, tapi si pemakan tak boleh kenal benapa ramuan dalam kuih, kecuali tukang yang membuat kuih. Tukang yang membuat kuih itu sajalah yang menentukan telur banyak ini, garam banyak itu, gula banyak ini, lemak banyak ini. Begitu juga manusia. Tak ada manusia atas dunia boleh kenal manusia. Ia kenal manusia ialah tukang yang buat manusia. Tukang yang membuat manusia ni siapa? Boleh jadi kita kata ibu bapa. Dia ibu bapa, doktor, bidan. Tapi ibu bapa juga manusia. Jadi mana boleh manusia walaupun bernama ibu bapa kenal manusia? Yang mengenal manusia ialah Allah. Allah ini satu perkataan yang digunakan oleh manusia sedunia. Sama ada nama Khuda, sebutan Khuda, sama ada God, sama ada Tuhan. Tapi tumpu yang sebenarnya ialah Allah. Itu tetapan daripada Allah mengikut ajaran kitab-kitab suci dari langit. Dalam Islam memang sebut Allah. Oleh kerana Allah ni tukang buat manusia, dan dia juga lah tukang yang buat bumi untuk manusia berpijak. Dia juga membuat langit untuk cakrawala bergantung di sana, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan udara, mengeluarkan hujan, mengeluarkan oksigen. Jadi kesimpulannya, manusia perlu kepada Allah. Kerana Allah yang mencipta. Dan Allah ini mesti ada belum daripada barang yang dicipta. Barang yang dicipta. Saya buat kuih, maka saya mesti ada belum daripada kuih ada. Saya buat rumah, saya mesti ada belum pada rumah tu ada. Mana boleh rumah ada dulu, baru ada tukang. Mana boleh kuih ada dulu, baru ada tukang. Tak boleh. Jadi Allah ni kena ada belum daripada segala-gala wujudnya ada. Baik bintang di langit, baik pokok kayu di bumi, baik manusia bertaburan, dia kena ada belum daripada ada yang segala-gala yang lain. Kalau tidak begitu, dia nak buat macam mana? Artinya, Allah yang mengadakan segala-gala bahan mentah. Bahan mentah sendiri tak ada. Allah Ta'ala buat dunia, buat langit, buat bumi, buat udara, buat manusia tanpa bahan mentah. Kalau bahan mentah tu ada dah, arti ada orang lain buat bahan mentah. Maka dia tu jadi Allahnya. Mana boleh Allah buat langit dia dengan bahan mentah yang orang lain sedia, yang orang lain buat. Jadi mau tak mau, kita kena cari Tuhan yang membuat bahan mentah. Belum pada bahan mentah ada, tukang tu kena ada dulu. Hak itulah kita panggil Allah. Jadi kesimpulannya Allah ada belum daripada ada segala-gala maujud. Baik. Bila kita yakin Allah yang mengadakan kita, tidak iblis, tidak hantu malang, maka Allah menetapkan keperluan manusianya, benda yang aku buat ni keperluan ini. Macam kita buat motorkar, belum daripada kita buat motorkar, kita siap. Jalan raya ada ke tak ada? Kalau jalan raya tak ada, nak buat motorkar buat apa? Petrol ada ke tak ada? Kalau petrol tak ada, nak buat motorkar buat apa? Besi untuk ring buat itu, ada ke tak ada? Kalau besi tak ada, mana boleh kita buat motorkar? Jadi keperluan motorkar tu, kita juga menentukan. Mana boleh kita buat motorkar, tahu-tahu petrol tak ada, kita berbahaya dalam tangki. Mana boleh? Jadi, keperluan manusia ditentukan oleh Allah. Termasuklah hidayat. Hidayat ni bahasa Quran. Bahasa Arab. Dan kita orang Melayu pun, kita guna perkataan hidayat juga. Cuma sekali-sekala kita guna panduan. Perlu apa hidayat? Hidayat maknanya tunjuk jalan. Walaupun kita kata manusia dah ada mata untuk tunjuk jalan. Kita ada mata untuk melihat jalan. Kita ada teleskop untuk menengok barang-barang halus. Tapi Allah yang membuat manusia telah menetapkan bahawa ada benda yang manusia tak nampak lihat dengan mata dia.
Tak nampak dikesan dengan teleskop. Ada benda lain lagi yang dipanggil alam ghaib. Allah yang membuat benda yang nampak ini, Allah tu juga buat alam ghaib. Dan dia namakan dirinya sendiri dalam banyak-banyak nama Allah ialah Alimul Ghaib Wasyahadah. Allah yang mengetahui benda ghaib dan benda hadir. Kenapa tak tahu? Kerana dia buat benda ghaib. Dia juga buat benda ghaib. Benda ghaib ini hak kita panggil malaikat, iblis, nafsu, roh, dosa, pahala, syurga, neraka ni barang gaib. Barang ni gaib nak guna bacaan negara lima tak boleh. Kerana memang segitu. Kalau kita misal atas dunia ni kak, elektrik. Elektrik ni cikgu yang mengajar elektrik sendiri pun tak tahu kenapa elektrik. Merah ke, putih ke, bulat ke, lepel ke, berduri ke, lincing ke. Tak ada nak guna bacaan negara, nak tengok elektrik tak boleh. Tapi kita tengok kesan dia. Kita buka switch, lampu menyala kerana ada elektrik. Kita buka radio, suara berbunyi kerana ada elektrik. Kita buka, kita beri letak di sereka kita, panas kerana ada elektrik. Letak di peti sejuk, dia sejuk kerana ada elektrik. Elektrik sendiri benda apa? Cikgu yang mengajar sendiri pun tak tahu. Engineer apa nama ni yang mewujudkan nama apa Hanson ke apa dia? Edison pun tak tahu kenapa elektrik. Tapi daripada kajian dia itu ada benda yang dipanggil elektrik. Jadi kalau atas dunia ada benda yang nak guna bacaan negara lima tak boleh, cuma kita boleh cam daripada kesan-kesan dia peti sejuk jadi sejuk serkai depan, maka lebih pada tu elektrik terlalu banyak. Apa ni? Benda gaib terlalu banyak. Termasuklah malaikat, syurga, neraka, dosa, pahala ni. Jadi bagaimana manusia ni dapat tentukan bahawa dia akan masuk syurga akhirat kelak? Tak ada orang boleh sebut kecuali Allah. Penunjuk inilah kita panggil hidayat. Kita perlu pada hidayat kerana tubuh kita ni ada nafsu. Tubuh saya ada nafsu. Tubuh tuan-tuan ada nafsu. Tubuh orang Cina, tubuh orang Inggeris, tubuh orang Eskimo, tubuh orang asli, semua ada nafsu. Ini Allah sendiri beritahu, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tubuh manusia ni Muhammad ada nafsu. Dan nafsu ni dia mengeluarkan gelombang. Saya beri nama gelombang. Gelombang jahat, gelombang baik. Yang pergi sembahyang Jumaat, nafsu. Dijetus oleh nafsu, nafsu baik, nafsu taqwa. Yang tak sembahyang Jumaat, nafsu juga, nafsu jahat, nafsu fujur kita panggil. Jadi bagaimana kita nak kemudi, kita nak pandu, kita ni jangan buat benda baik, jangan buat benda jahat dengan Allah, dengan hidayah Allah. Hidayah Allah melalui akal yang diberi, perhati dan melalui Quran. Quran yang ada depan kita ni sumber bagi hidayah Allah Ta'ala. Guna mata untuk tengok Quran, guna telinga untuk dengar ucapan-ucapan syarahan-syarahan Quran, dan guna akal fikiran. Bahawa takkanlah dunia yang begini hebat, dengan buminya, dengan langitnya, dengan cahaya matahari, udaranya, yang kalau kita nak nilai harga memang tak ada duit tanpa dunia, nak bayar cahaya matahari Allah, walaupun seminit. Nak bayar air hujan. Takkanlah perbelanjaan dia begini banyak Tuhan guna ni, kalau kita guna perkataan perbelanjaan lah, takkanlah hilang begitu saja. Mati saja. Mana boleh? Tentu ada sesuatu. Sesuatunya ialah pembalasan. Apa kita panggil berabdi, bukan balas. Ma'abdi. Tiap-tiap manusia dikehendaki, digezet oleh Allah dalam Quran supaya liya'budun. Supaya orang menjadi hamba. Cakap supaya ngaku nak. Makan supaya ngaku nak. Berumah tangga supaya ngaku nak. Berkahwin, berpolitik, merentah negeri, merentah diri, urusan ekonomi, semua mesti serupa. Serupa dengan hak nak. Hak serupa ni lah kita panggil berabdi. Susah kita tahu Tuhan. Hak dia suruh, kita kena buat. Sedangkan hak dia suruh ni, satu pun tak kena kehendak kita. Hak dia larang, kita kena berhenti. Sedangkan sebanyak mana hak dia larang ni semua kena dengan nafsu kita. Dia larang berjudi, dia larang berzina, dia larang rasuah, larang apa lagi, larang mencuri. Ini benda seronok. Mana orang tak nak mencuri? Saya nak mencuri. Saya nak rasuah. Saya nak perempuan cantik zina. Walaupun benda ni benda saya nak, tapi Allah Ta'ala kata boleh. Bila tak boleh, kita kena berhenti.
Kenapa? Aku hamba-Mu. Mu Tuhan aku. Begitu juga sebanyak mana wajib. Wajib semayang, wajib puasa, wajib bayar hutang, wajib zarah, wajib tolong miskin. Satu pun tak setuju, mana orang nak semayang. Buat semayang buat apa? Bukan boleh duit, bukan boleh naik pangkat. Tapi Allah suruh. Bila Allah suruh, aku ni hamba. Kerana dia yang buat aku. Dia yang membuat kesiapan segala kemudahan asasi. Nak menapas, ada udara, tak payah saya buat udara. Nak makan, ada nasi, tak payah saya buat nasi. Nak minum, ada air, tak payah saya buat air sendiri. Nak menengok, cahaya ada. Dia punya kantar mata saya, apa sama sekali, ada belakang. Senang. Jadi kesenangan yang Allah beri pada kita secara percuma ni, rupa-rupa tidak percuma. Ada bil yang mesti dibayar, ada perintah yang mesti dijunjung. Nak tahu benda ni lah, kita berkandak pada hidayah Allah. Hidayah Allah, kita guna mata kita untuk menengok Quran, untuk menengok alam. Alam yang begini komplikasi, takkan tak ada tukangnya. Ini semua ni membawa orang menjadi al-muhtadi yang mendapat hidayah Allah SWT. Al-muhtadi maknanya baik yang mendapat. Sebab tu dalam semayang, semayang sunat, semayang perdu, semayang hajat, semayang jenazah. Semayang jenazah ni, rokok tak ada, sujud tak ada. Tapi ihdina ada. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami panduan jalan yang betul. Jadi mau tak mau, kita akan buat kesimpulan, manusia perlu pada hidayat sebagaimana manusia perlu pada makan minum. Beza di antara hidayat makan minum ni, hidayat ni, makan minum ni kalau tak makan, dia berasa selalu lapar. Berasa lapar. Mata kita berasa kelabu. Berasa selalu. Tapi hidayat tak terasa. Orang dapat hidayat ke dalalah sesat ke, dia tak terasa dia dalam sesat ke tidak. Hak terasa tak terasa ni lah berkandak pada jihad, kita panggil jihad, usaha kita. Usaha kita sungguh-sungguh, bila kita sedar bahawa aku ni ada benda yang aku nak pikul, iaitu apa nama ni, umbudiyah, maka kita usahalah mencari hidayah. Mengaji, mengajar. Quran ada. Quran ni walau bagaimana banyak musuh nak bakar dia, lanyuk dia, apa ni, buat Quran salah, cetak Quran salah, tapi alhamdulillah Quran terkawal. Zaman dulu, orang tulis atas kertas. Sekarang ni, orang hafaz. Cina hafaz. Melayu hafaz. India hafaz. Walaupun Cina, Arab, Melayu tidak Arab. Tapi, manusia terasa nak hafaz Quran. Kerana terasa benda Quran ni, benda ajaran Quran ni memang betul. Kena dengan fitrah manusia. Jadi, mau tak mau, satu perkara yang perlu kita ingat, khasnya bulan Ramadan ini, bahawa kita kena usaha sungguh bagi hidayat. Tengok contoh. Zaman Rasulullah sendiri SAW. Orang yang bernama Abu Bakar ada. Kawan Abu Bakar nama Abu Jahal. Sama-sama kawan dengan Nabi, hidup bersama depan Nabi, tapi Abu Bakar dapat hidayat, terima Islam. Abu Jahal tak terima hidayat, lawan Nabi Muhammad. Ujung jatuh dunia ni dengan sebab pembalasan, maka mesti dengan sebab dunia ni apa dia panggil, jadi hamba. Allah Ta'ala janji kepada hamba-hamba di muka dunia ni. Baik kita orang Melayu, baik orang Inggeris, baik orang Amerika, baik orang asli. Kamu semua ni hamba. Tapi walaupun hamba, sepatutnya hamba ni bekerja, tak ada balasan apa. Maka hamba. Tapi Allah Ta'ala kata, tak apa, hamba pun aku ada balas. Aku siap balasan. Yang baik setia dengan aku, syurga. Yang tak setia dengan aku, neraka. Walaupun orang Arab, walaupun orang Melayu, kalau tak setia dengan aku, neraka. Kita nak buat macam mana? Kita hamba. Kecuali kita boleh buat dunia lain. Buat bumi lain, buat langit lain, buat matahari lain, buat segala udara lain, kita duduk sana. Lepas daripada kuasa Allah Ta'ala. Kalau boleh, sela. Tapi kalau tak boleh buat, nak buat dunia lain, pasal kita mengaku bahawa aku, ini abdaka wa anta rabbi. Aku hamba-Mu, dia-Mu Tuhan aku. Jadi inilah benda yang saya nak sebut. Bahawa manusia perlu pada hidayat sebagaimana perlu pada makan minum, kerana hidup kita ni bukan berhenti setakat mati. Dalam sastra Melayu sebut tamat riwayat hidup bila mati. Tak betul. Perkataan tak betul. Tamat riwayat hidup bila mati tak betul. Mati ni satu proses. Bagaimana kita dalam perut mak, proses dia kemudian keluar. Satu proses. Keluar pula menjadi bayi. Daripada bayi menjadi belia. Daripada belia menjadi dewasa.
daripada basah menjadi tua bongkok. Itu proses hidup. Dan mati. Tak habis lagi mati tu. Masuk dalam kubur ni proses hidup. Lama timbul balik. Bagaimana benih yang kita tanam dalam tanah kita, walaupun kita racun, kita bakar, dia hidup. Bila mari hujan, mari udah hidup. Kita juga akan hidup. Mati, hidup. Bila hidup depan Allah akhirat kelak, tentu syurga neraka, ketika itu baru selesai masalah. Barulah tamat proses hidup kita. Ke syurga tak berhenti-henti, ke neraka pun tak putus-putus. Ini benda yang saya nak sebut. InsyaAllah tahulah kita bagaimana pentingnya hidayat, kerana mesyuar ataupun destinasi kita terlalu jauh lagi. Ya tak boleh kita nak fikir sendiri kalau tidak melalui Al-Quran Karim. Dalam kaitan ini, Tuan Guru ada sebut tentang al-mubtadi, insan yang ada yang mendapat hidayah. Kalau dalam kisah cinta dalam Al-Quran, kita akan bertemu dengan kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf AS sebagai seorang yang berhidayah. Manakala Zulaikha tiba-tiba tertarik kepada beliau. Bagaimana itu? Yusuf AS adalah manusia. Seperti manusia-manusia lain, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia. Bila manusia, dia berdepan dengan hidayah dan dalalah. Macam tadilah. Dia mendapat hidayat. Yusuf, orang muda. Cantik. Mengikut Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala turunkan cantik ni di dunia ni. Kalau cantik di dunia ni turun satu guni, maka hak bagian Yusufnya 50%. Hak lain 50%. Atas Yusuf seorang tu 50%. Hak baki seluruh dunia ni 50% lagi. Kita tahu sendirilah bagaimana cantiknya Yusuf. Dan orang Mesir memang sampai sekarang pun cantik orangnya. Dengan tubuhnya, apa semua sekali. Jadi bagaimana seorang muda yang cantik tidak digoda oleh seorang perempuan. Perempuan pula apa nama Imratul Aziz. Mana permaisuri kita panggil. Tentulah permaisuri cantik juga. Permaisuri mana boleh raja negeri tak kahwin orang yang huduh. Kahwin cantik. Jadi yang cantik inilah kena goda. Nabi Yusuf kena goda. Baik. Nabi Yusuf, Allah Ta'ala pelihara dia. Tak termakan godaan. Hamba Allah tu sudah diajak, dia kunci semua pintu bilik, diajak, tapi tak termakan. Inilah kesannya penghargaan hidayat. Allah beri hidayat kepada Yusuf. Dan Allah tidak beri hidayat kepada Imratul Aziz. Goda, macam-macam tekanan nak jail apa semua sekali. Semakin nampak pada kita bagaimana pentingnya hubungan rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlalu penting merapatkan diri dengan Allah. Yang kita panggil taqarrub ila Allah, zulfa ila Allah. Cara nak dapat rapat dengan Tuhan ni bertakdilah. Buat, junjung, patuh perintah Allah. Sebab itu dalam Islam ni dia ada satu istilah. Dalam kitab fiqh kita dia panggil mukallaf. Manusia dia sampai umur tertentu yang kita panggil akil balik, maka dia dicop dengan jenama mukallaf. Melayu mukallaf, India mukallaf, Cina mukallaf, Arab mukallaf, orang asli mukallaf bila sampai umur akil balik. Mukallaf maknanya dibeban. Allah Ta'ala bebankan manusia dengan imtithal wa ijtinab. Imtithal makna junjung. Ada perintah. Ijtinab makna mengelak diri daripada larangan. Jadi baki lagi dari segi pengajiannya, kita diminta ikhtiar. Saya ikhtiar cara saya bagi merapatkan diri dengan Allah melalui buat yang dia suruh, tinggal. Orang lain juga berikhtiar. Abu Jahal ikhtiar. Abu Bakar ikhtiar. Abu Jahal ni tak tahulah dia ikhtiar atau tidak, ataupun dia turut hawa nafsu dia. Kalau kita ikhtiar, Tuhan beri. Tapi kalau turut nafsu, arti kita ikhtiar turut nafsu. Tidak ikhtiar turut Allah. Abu Jahal dia ikhtiar juga. Ikhtiar turut nafsu. Nafsu yang ada tubuh, nafsu jahat. Nafsu tadi mengeluarkan dua gelombang. Gelombang baik, gelombang jahat. Jadi Abu Jahal, dia ikhtiar turut nafsu. Nafsu jahat. Abu Bakar, ikhtiar juga. Muka dia tidak gila. Dia ada ikhtiar. Dia turut nafsu baik. Dia fikir,
dia perhati, dia renung. Betul Muhammad cakap, maka dia ikhtiar dia memihak pada turut Nabi Muhammad. Abu Jahal fikir-fikir, dia kata Muhammad ni, kalau aku turut dia, arti aku mengalah pada dia. Sedangkan aku ni Raja Mekah. Aku dihormati Mekah. Bila aku turut dia, jadi kehormatan orang ramai beralih ke Muhammad. Tak bagi daripada aku. Mana boleh. Itu bukan logik. Itu nafsu kita panggil. Jadi, Yusuf AS, dipikir panjang, serta Allah Ta'ala juga lantik dia jadi Nabi. Allah yahtabi ilahi man yasha' wa yahdi ilahi man yudib. Allah pilih orang tertentu dan beri hidayah pada orang tertentu. Tertentu inilah kita nak buat tak boleh. Kita terpaksa mengaku, ya Allah, masukkanlah aku dalam senarai orang yang kamu pilih. Itu yang kita boleh buat. Nampak kita ni lemah, hina dina. Tak boleh buat apa. Kalau Allah pilih aku, Alhamdulillah. Tapi Allah tak pilih orang yang tak menentu gitu. Dia pilih dia perhati. Dia perhati orang ni sejak daripada sekian-sekian banyak, sekian lama, ada perasaan nak pada aku. Ada saja. Jadi kalau ikhtiar kita ada begitu, insya-Allah, walaupun akhir hayat kita, kalau cetus dicetus di hati kita untuk memihak pada Allah, Allah terima kita. Dalam keadaan Nabi Allah Yusuf yang seindah itu, rupa bentuk yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi bagi Zulaikha, salah ataupun berdosakah dia tiba-tiba tertarik pada Yusuf yang secantik itu? Cinta ada berlaku pada tiap orang. Ada pada. Dan cinta ni bukan benda buruk, benda mulia. Cumanya salah guna tak salah guna tu je. Orang pandai guna cinta, Alhamdulillah. Orang menyalahgunakan cinta, jahanam dia. Cinta kita macam duit lah. Duit lah poket kita. Adakah duit ni baik? Jawabnya, tengok pada keadaan pengguna. Kalau kita guna duit pada benda baik, maka duit benda baik. Kalau kita guna duit pada benda salah, panas kita. Duit sama, tapi atas kita. Kita ada pisau. Kalau kita nak potong sayur, nak potong daging, Alhamdulillah. Tapi kalau nak potong manusia, jadi baik tak baik benda tu terserah atas kita pengguna. Kita ada senapang, kita tembak tupai, tembak apa baik. Tapi tembak manusia, jahanam kita. Jadi cinta ni satu nikmat Tuhan yang terlalu amat besar nilainya sampai Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nabi Muhammad sebut, kalau cinta kepada Allah, sayang pada Allah, maka tu aku, maka Allah akan cinta sama padamu. Artinya kalau kita pandai menggunakan cinta, serah cinta ni pada Allah, tidak pada duit je, tidak pada makanan je, tidak pada tidur je, tidak pada balasannya, bukan cinta kita kepada Allah. Duit yang kita beri ini belum pada masuk poket, duit saluran halal ke saluran haram. Satu. Bila masuk poket pula, nak keluar balik duit tu, keluar saluran mana? Saluran yang jahat ke saluran yang buruk? Kalau kita guna duit macam ni, insya-Allah duit ni akan bawa kita ke syurga. Duit baik mata kita, kaki kita, fikiran kita, tangan kita, kaki, semua sekali kita guna nikmat-nikmat Tuhan, termasuk nikmat tubuh badan, nikmat cinta, insya-Allah kita menjadi orang muttaqin. Sekadar SMS. Kalau tulis surat tak ada apa. Tapi apa jaminan? Itu dia. Apa jaminan SMS ini tidak membawa pada mudarat? Macam kita pergi tempat orang berjudi. Tetap berjudi. Tengok orang judi. Tengok orang minum arak. Tengok orang apa lagi. Pilihan-pilihan melocor. Apa jaminan? Lepas pada tengok ni, jiwa kita tidak tertarik. Ni tempat kawalan hidayat. Sini kalau kita pergi dengan niat nak tengok saja bagi mudahkan aku berdakwah, insya-Allah selamat. Tapi kalau pergi hati kosong, tu apa-apa itu kawan, bahaya kita. Itu dalam istilah fiqh dia panggil apa nama ni, bil ihtiyat. Baik pergi ke baik tak pergi? Baik tak pergilah, ihtiyat. Supaya ada kawalan. Tapi kalau kita sebagai pendakwah, sebagai guru besar, sebagai tua kerajaan, nak tahu keadaan sebenarnya macam mana buat siasat, macam polis yang bertanggungjawab jaga keselamatan, dia kena tahu benda tu, barulah boleh dia kawal orang. Jadi kalau dia buat pergi dengan cara siasat dengan tujuan hapus, dia bagus, dia boleh pahala. Jadi nak tulis surat cinta berapa, dari segi tulis surat cinta tak ada apa. Tapi apa jaminan? Sebab pada surat cinta ni dia zina, dia rogo berapa. Tapi
kalau dia ada kawalan iman, tapi dia kena orang tu, tapi iman dia ada. Nak luah secara jumpa buah pokok gini taman lagi tak boleh. SMS lah. Baru orang tu tahu bahawa dia ni kena kat aku. Bagi saya tak ada apa. Boleh lagi. Katalah saya seorang perempuan. Saya tentu bertanggungjawab jaga diri saya dan jaga anak-anak saya masa depan. Tahu-tahu si mama itu layak menjadi suami aku. Maka kita awal-awal lagi tempah, buat pajakan, buat apa kita panggil? Tempahan. Tak ada apa. Tak ada apa. Cumanya masalah budaya kita. Budaya kita ni biasanya malu pada orang perempuan yang yang pinang laki-laki. Itu budaya lain. Budaya ni kalau betul, kalau tak betul, buat. Sebab itulah dalam Islam letak belum pada akad nikah kena ada khitbah. Al-khitbah, ada pinangan. Biar benda tu diurus oleh orang tua. Kerana benda ni masalah seks ni masalah benda yang dikira sensitif lah kita panggil. Sedikit mengenai Siti Aisyah pula. Tadi Siti Khadijah. Siti Aisyah pun ada digambarkan dalam sejarah Islam. Di samping terkenal sebagai gedung ilmu, beliau sekaligus seorang gadis. Putih, cantik, indah, kemerah-merahan. Humaira. Nabi sebut Khudhu nisfa dinakum min hadhil humara. Ambillah sebahagian besar daripada agama ni daripada budak merah ni. Budak merah. Maknanya cantik dia. Cantik. Sekali lagi di sini aspek cinta itu turut berkaitan dengan kecantikan. Soalan ialah bolehkah pasangan lelaki terlalu mementingkan kecantikan semasa mencari pasangan? Penting. Nabi dah buat panduan. Seorang perempuan itu dikahwin li jamaliha wa diniha wa nasabiha, limaliha wa jamaliha wa diniha wa nasabiha. Kerana cantik orang pinang perempuan. Kerana harta, gede gaji besar, harta banyak, orang pinang perempuan. Kerana nasab, kerana titih baris dia. Anak orang baik-baik, anak datuk-datuk, anak jutawan-jutawan, pinang juga. Kemudian akhirnya wadiniha, kerana dia berakhlak tinggi. Din kita panggil agama. Saya baru nama berakhlak tinggi. Nabi sebut doa. Fadfad bi dzati din taribat yadak. Nabi doa kepada perempuan, pada si suami yang isterinya zati din, orang beragama. Dia kita panggil berakhlak tinggi. Di Nabi sendiri doa pada Allah Taala minta selamat. Bertuahlah si laki-laki yang perempuannya beragama. Tidak pentingkan cantik. Cantik ni orang pandangan zahir. Cantik ni dia tidak lama. Tua sikit mulai rambut uban, rambut putih bersembur kata Pak Hamka, putih bersembur, pipi kendur, gigi gugur kata Pak Hamka, jahanam kita. Tapi kalau beragama sampai tua, cinta bersalin, cinta berbalas. Si laki-laki sayang pada isteri walaupun tua, tapi kerana dia ni berbudi. Nabi kata Muhammad SAW, walaupun Siti Khadijah dah mati, dah berkahwin dengan Siti Aisyah dah. Tapi bila dia sembelih kambing, dia selalu bagi daging kambing ni kepada kawan Siti Khadijah. Dia minta Siti Aisyah beri pada orang ni, kerana orang ni kawan rapat dengan gemula Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah marah-marah. Apa masih sayang lagi pada perempuan mati. Cemburu perempuan masih ada. Saya banyak baca buku-buku yang menceritakan cinta ni, bila kita kahwin asalnya dengan cinta, makin tua makin kuat cinta satu sama lain. Si suami sayang sungguh pada isteri, makin tua makin sayang. Itu saya baca buku tulis dan saya boleh terima benda lagu ni. Itu boleh pahala ke? Dalam di bawah, tak salah saya, di bawah ayat walahunna mislul ladzi alaina bil ma'ruf, dalam tafsir Khazin. Tafsir Khazin dia mengandungi 4 tafsir. Jadi saya baca di bawah ayat itu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata inni atazayyanu li zaujati, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku nak bila aku berjanguk, nak suruh isteri aku sayang, sebagaimana aku nak isteri aku berjanguk untuk aku sayang. Jadi
merapatkan kasih mesra satu sama lain ni ialah ibadat pada Allah. Ma'ruf. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebab tu masyarakat kita saya sebut. Kita belum kahwin kadang-kadang jangok, berhias. Bila sudah berkahwin, masuk pintu berbau busuk dah. Dia sudah yakin, dia kata, ini aku dah ada suami. Suami tu dia boleh cari perempuan lain kalau tak kenal dengan hati dia. Tapi kalau kita tutup kata yang baik, cara kita sambut suami balik daripada kerja dengan keadaan penat, letih, kita pergi buka pintu, misalnya ambil beg dia, timpan kasut dia. Oh, isteri yang macam ni sampai mati pun suami ingat. Dia cinta khidmat ni tidak benda besar, benda-benda kecil. Benda-benda kecil tapi benda sensitif. Orang akan terasa sampai mati. Kita bercakap dengan malam-malam, apa khabar, misalnya tanya nak makan apa abang, nak apa besok, abang nak makan apa, kalau ada rezeki kita adik masak misalnya. Dia kita tahu benda apa suami kita ni suka makan, baik kuih, baik sayur, baik daging, suka apa isteri kita, suami kita suka makan. Di mana kita pergi pun jumpa benda tu, kalau boleh kita ambil, kita beli, kerana ini kesukaan isteri saya. Apa ni suami saya. Suami gitu juga. Ini kesukaan isteri saya. Pergi kedai ada makanan, ada kain-kain yang warnanya memang kesukaan isteri kita. Boleh kita belilah. Ni, dek, abang beli benda ni. Kerana abang tahu dek suka sangat warna macam ni. Oh, sampai turun. Sampai betul. Dia pula beritahu pada orang lain pula. Ini baju ini. Oh, ini benda-benda kecil-kecil begini. Belajar ni saya suka baca buku-buku cinta. Jadi dalam dakwah saya selit benda-benda begini. Orang lain baca buku cinta kerana apa? Dia punya pasal lah. Tapi memang saya suka benda-benda begini. Dan ni benda pengalaman hidup. Tapi kebanyakan benda ni berlaku hasil daripada kita waktu kahwin tak betul niat. Kahwin cari perempuan gaji besar. Cadang mudah nak makan harta bini. Makan harta bini tak malu ke kita? Si laki-laki hidup dengan harta bini. Akhir sekali bini benci, bercerai. Kerana kita letak kerja tu nawai itu tak betul dah. Cari hak cantik, cari harta banyak. Jadi cantik ni setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada luntur dari cantik dia tu. Mulalah benci, cari hak lain pula. Cantik pula. Ini punca. Jadi kalau kita kahwin itu kerana Allah. Allah suruh aku kahwin. Wajib atas aku kahwin. Kalau tak kahwin, aku berzina. Aku mengorak anak orang. Kita itu wajib. Jadi kita tu pandailah cari isteri dengan tujuan nak tanam benih. Bagi melanjutkan kejadian manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita niat begitu, insya-Allah payah nak timbul godaan syaitan. Saya lah pengalaman saya lah. Saya ilmu ada, ilmu ada. Saya selalu surat cinta, telefon. Tapi kalau nampak telefon nampak hal lain, saya letak cepat. Saya tahu mana perempuan tak nak pada orang yang gaji besar. Ada nama pula, ada pangkat pula. Tapi kalau nampak benda tu menggunggak rumah tangga saya tak tukar.